Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab saya janji nak buat video tiap-tiap hari tentang toilet training tapi tak terbuat. Maklumlah work from home kan. Tetapi walau bagaimanapun di YouTube saya Dr. Hasnah Toran sudah ada 3 video mengenai toilet training. Nampak tak betapa complicatednya nak toilet train anak-anak istimewa ni Dia tak complicated, dia kena banyak sabar kan. Jadi bagi yang first time tengok video ni dan mungkin miss maklumat-maklumat asas mengenai toilet training anak autism dan juga anak-anak istimewa, boleh tengok 3 video sebelum ini. Boleh pergi ke YouTube Dr. Hasnah Toran, ada di situ. Dan kita dah cover banyak juga. Sebelum saya menjawab soalan, 2-3 orang ibu bertanya pada saya, doktor, kita dah start buat toilet training tapi sebab kerap sangat bawa anak pergi ke toilet, anak dah mengamuk, anak dah macam membantah-bantah lah kan. Jadi apa nak buat? Okey, hari ni saya akan jawab soalan tu. Tetapi sebelum saya jawab soalan tu, saya nak review balik langkah-langkah untuk toilet training. Nombor 1, baik kalau kita ada social story mengenai toilet training, kita sediakan data sheet untuk mengumpul maklumat tentang bila anak terlepas ke, anak pergi bilik air ke. Kita perlu gunakan timer di telefon kita dan kita perlu menggunakan ganjaran, dan bagus kalau kita boleh menggunakan sokongan visual supaya nak tengok okey, mula-mula pergi ke tandas kemudian dapat ganjaran, mesti sesuatu yang dia hanya dapat bila dia kencing atau berak di tandas Itu basic. Dan juga saya dalam video saya yang ketiga, saya ada cerita tentang macam mana kita nak sediakan toilet training kit. Cari satu baldi besar, dalam baldi besar tu ada baldi kecil, ada siap-siap air, kemudian ada surat khabar lama untuk scoop najis anak, ada seluar tukar anak, ada underwear, ada kain lap, dan juga ada beg plastik. Dan toilet training kit ni seboleh-bolehnya kita berada dekat dengan kita supaya kalau anak accident boleh kita cepat-cepat kita cuci. Ini semua yang saya share ni ada dalam video-video yang sebelum ni. Jadi hari ni nak bercakap tentang anak-anak yang dah mula mengamuk sebab mak bapak kerap bawa ke bilik air kan. Jadi nombor satunya, kita jangan buat toilet training tu sebagai sesuatu yang membebankan, yang lelah, yang boring. Memang bagi kita memang kita alamak malasnya. Dan bila kita rasa macam tu kan, actually kita akan zahirkan dengan nada suara kita, nadikan dengan riak muka kita, nadikan macam tu. Dan walaupun anak kita IQ rendah ke, ada autism ke, cacat macam mana ke, dia boleh pick up benda-benda yang ni Okey, satu, kita elakkan. Kita elakkanlah yang negatif ni. Kita kena berlakon, Amar, jom toilet training. Dan bila dia bangun, wow, Amar pandainya toilet training. Kena puji. Kalau ada bapak dia, Daddy, jom kita bawa Amar pergi toilet training. Dan bila Daddy dengan Mami bawa Amar pergi toilet training, dia akan seronok. Dia kata, selama ni orang tak pedulikan aku pun, tapi sekarang Mami pun bagi perhatian dekat aku, Daddy pun bagi perhatian dekat aku, akan jadi seronok. Dan bagus juga kalau kita boleh buat sokongan visual. Mula-mula pergi ke tandas, lepas tu dapat aktiviti yang sangat disukai. Ada satu ibu tu tanya, doktor, anak saya suka main air, bila masuk ke tandas dia tak nak keluar, dia nak main air. Jadi ibu, maybe apa yang ibu boleh buat adalah ambil satu besen kecil, dan dalam besen kecil tu make it interesting. Maybe bubuh sabun dalam tu ke, dan letakkan di luar, sama ada di balcony ke, sama ada di tempat parking kereta ke, Jadi lepas dia pergi toilet, dia tahu ada besen air yang ada buih ke, ada mainan dalam tu ke, yang boleh menarik hati dia. Dan kalau kata anak tak nak masuk ke tandas sebab dia takut, kita kena ingat anak autism dia sangat rigid. Maksudnya kalau dia dah biasa berak pakai pampers atau kencing pakai pampers somewhere else, tiba-tiba ini semasa perintah kawalan pergerakan ni, tiba-tiba mak nak buat toilet training very actively, tentulah anak akan tak pernah buat. Dan ada anak autism, benda yang dia tak pernah buat, bila kita nak suruh buat, dia akan ada tentangan lah. Jadinya
kita kena make it fun lah. Contohnya cari satu mainan yang dia suka dan gantung dekat dekat para, dekat bilik air ke, dan bila dia duduk dekat toilet tu dia boleh dapat mainan tu ke. Dan juga satu lagi, anak-anak autism ni yang ada masalah sensori, dia tengok bilik air tu menakutkan. Contohnya bila dia tengok lubang jamban tu kan, dia nampak lubang jamban tu macam nak telan aku macam tu. Sebab tu saya kata lubang jamban tu kita letakkan dengan toilet insert supaya mengecilkan lubang tu. Kemudian kita letakkan bangku kecil yang macam mak-mak bila duduk dekat dapur ada bangku kecil untuk potong-potong ikan semua tu kan. Letakkan 2 bangku tu supaya anak boleh letakkan kaki, supaya dia tak rasa kaki tergantung-gantung. Bila kaki tergantung-gantung, dia tak boleh imbang badan dia. Tapi bila dia duduk dan toilet seat tu, lubang yang besar tu kita dah kecilkan dengan toilet insert, dan bila dia duduk, tapak kaki dia tu stable di atas bangku tu, then dia tak adalah rasa takut. Dan macam anak saya dulu, Muhammad, bila kita suruh duduk di tandas cangkung, dia sangat takut sebab dia rasa dia takut macam nak jatuh dalam lubang tu. Tapi bila kita buat dekat tandas duduk, is much better for him. Jangan ambil ringan ya tuan-tuan dan perempuan. Anxiety dan rasa takut anak dengan perkara yang bagi kita perkara biasa-biasa is biasa-biasa bagi dia, tapi itu adalah macam horror movie bagi dia orang. Dia pelan-pelan pujuk dia dan dan kata it's okay, mommy is with you, you duduk toilet seat, mommy pegang tangan you, dan kena bagi encouragement. Mau pandainya. Dan kadang-kadang bila anak nak duduk atas toilet seat tu, kita kena kira. Kalau kata anak tak nak langkah kaki pun dalam tandas, mungkin melangkah masuk dalam tandas itu adalah objektif pertama kita. Dia tak duduk pun, dia mau masuk pun, celebrate that, hargai itu. Don't put yourself down, don't bash. Apalah aku ni mak yang bodoh, I cannot get my child to go into the bathroom. No. Minggu lepas tak nak jejak kaki pun dalam tandas, hari ni dia mau masuk. Even small steps kita kena raikan ya. Mesti ingat anak kita yang ada autism ni, anak kita dia nampak normal, tetapi mereka adalah anak istimewa, and it's tough to toilet train. Dan ada juga ibu-ibu yang kata, I feel like giving up. No, if you have worked hard, giving up now, apa yang you dah buat sebelum ni is going to be a waste. And then nanti bila you datang semangat nak buat live, is almost like you have to start from square one. Rugi kan? So jangan give up, continue. Macam saya kata, video yang saya upkan pada, kalau tak salah saya hari ketiga perintah kawalan pergerakan ni, ada cerita tentang macam mana nak buat step by step. Watch that and maybe boleh dapat idea daripada situ ya ibu-ibu. Dan satu lagi yang terakhir sekali, kita mesti ingat, bila kita buat toilet training, dia ada banyak langkah dalam tu. Nombor 1, nak pergi ke tandas. Itu pun dia dah takut. Nombor 2, nak buka seluar. Nak buka seluar, jari-jari dia tak hidup, tak pernah buka selama ni mak buka. Very difficult. Kemudian, nak duduk atas tandas. Rasa tak stabil, rasa tak ni. Setiap langkah tu banyak dia punya cabaran bagi mereka. Jadi, dalam banyak-banyak langkah ni, saya ulang balik ya. Pergi ke tandas, buka seluar, duduk, berak atau kencing, cuci, flush, pakai balik seluar. 7 langkah semuanya. Banyak. Jadi, janganlah kita nak make sure anak perfect daripada langkah pertama sampai langkah 7. Kalau kata anak kita sangat merasa takut dengan nak pergi tandas, a big phobia nak pergi ke tandas, target kita nombor 1 adalah dia mau masuk ke tandas. Mungkin dia masih lagi masuk ke tandas, dia lepas saja dalam lantai, tapi tak apa. Okay, at least target kita yang pertama untuk dia masuk ke tandas tu berjaya. Kalau kata anak kita selama ni dia mau masuk ke tandas tapi dia tak nak duduk, target bukan dia boleh duduk, boleh masuk ke tandas dan buat semua 7 langkah tu berjaya. No, cannot. Dalam 7 tu okey. Dia takut nak duduk, okey. 3 hari ni nak fokus dia untuk duduk je. Bila dia duduk, sama ada dia berak ke tidak, pandainya Amar. Big boy now. Daddy, tengok daddy. Amar sekarang mau. You have to really make a big deal about it. Ibu-ibu ya. Jadi kena ingat,
7 langkah tu kita mungkin semuanya anak tak boleh buat. Okey, jadi kita mudahkan dia, kita bimbing dia pergi ke tandas. Oh, pandainya Amar, come walk with mami pegang tangan. Pandainya Amar. Lepas tu masuk ke tandas, dia tak kerti buka seluar, kita bukakan. Sambil buka tu kena cakap, okey Amar, mami bukakan seluar Amar. Oh, kita buka seluar nak pergi ke tandas. Senyum semasa kata tu. Dan nombor 3, suruh dia duduk. Okey, Amar duduk, mami pegang tangan Amar supaya Amar tak takut. And then bila dia duduk, dia berak, dia kencing. Oh, Amar tak kencing, nanti kita cuba lagi. Pakaikan seluar dan keluar. Janganlah buat toilet training tu jadi macam satu perang besar. Macam nak struggle dengan kerbau, nak masukkan anak ke dalam tandas. The whole step tu must be fun, must be cheerful, cheering on your child. Lepas tu ingat dalam 7 langkah tu jangan target semua. Ada satu bapa tu tanya, doktor, anak saya basuh berak tak bersih, umur 7 tahun masih pakai pampers. Saya kata, kenapa kita nak fokus cuci? Fokus anak mau lepas pampers dan mau masuk ke tandas, mau duduk. Cuci tu adalah kemudian. Jadi ibu bapa tengok balik yang 7 langkah tu, yang mana satu kita nak target dulu. Kalau katakan nak target supaya dia boleh duduk, katakan selama ni dia boleh duduk, dia duduk 2 saat dia lari, dia duduk 2 saat lagi, maka target kita sekarang adalah dia boleh duduk 10 saat. Kalau hari ni dia boleh duduk 10 saat, yeay, good job Amar, good job mami, good job daddy. Okey, esok target dia boleh duduk 20 saat. Esok target dia boleh duduk 20 saat. Jadi kan ketujuh langkah ni bukan kita nak kuasai semua at the same time ya. Jadi you need to pick which one yang you nak focus. The rest you help your child. Okay. Give me comments sama ada dekat YouTube saya ataupun dekat bawah. Because from your comments I can figure out apa yang you understand, apa yang you tak understand. Then nanti saya boleh buat video, saya boleh komen lagi. Okay, all your best. Bye bye.